Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wa karihal musyrikun wa karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sabri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bagi tuan imam, barisan imam, barisan jawatankuasa penggerak aktiviti masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini dengan limpahan dan izin yang dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana saya dikatakan dah sampai 3 kali. 3 kali, saya pun tak sangka dah 3 kali. Tapi betul lah, saya mulanya tak ingat bila sebut masjid ni tak ada aircon, saya ingat lah kan. Tuan-tuan tak boleh jadi ni tuan-tuan kan, 3 kali dan sama debat aircon masih tak ada kan. Jadi kita kena kasih selesai lah kan. Pintu masuk Shah Alam tuan-tuan kan? Pintu masuk Shah Alam tak ada, tapi yalah kan, besok kita tutup dengan cermin, tak apa tutup cermin, pasang aircon, settle kan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tuan-tuan dan puan hati Allah sekalian, kita lihat bagaimanakah bila disebutkan keluarga bahagia menuju ke syurga ya. Kita tengok perbezaan agama kita dengan fahaman-fahaman tertentu ya. Meletakkan perkahwinan ni, Islam meletakkan perkahwinan ni sebagai satu ikatan yang suci, sebagaimana yang telah Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-21 ya. Pembinaan keluarga ini dikatakan dimulai dengan tujuan pernikahan, iaitu ketenangan dan kebahagiaan. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Subhanallahu azim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Jadi siapa saja yang baru berkahwin ya, akan mengharapkan keluarga yang berbina mendapat ketenangan, ketenteraman, gembira, cinta, kasih sayang. Rumah tangga yang bahagia adalah dambaan setiap orang yang bernikah. Masalahnya jarang kita jumpa orang yang gembira bila dah bernikah. Orang gembira nak bernikah ramai, nak nikah gembira. Dah gembira kadang-kadang macam tak gembira je nampaknya. Dah kahwin ni kita macam ni kahwin ke? Kira macam tu dia jawab kan. Tak ada yang seronok betul kahwin ni. Susah nak jumpa macam kahwin tu paling kuat gembira minggu pertama dia pergi honeymoon meduh lah. Honeymoon meduh lah dia macam mana saya bentangkan baru-baru ni. Saya kata 3 halangan, 3 cabaran, masalah berlaku sebelum kahwin. Bukan kata dah kahwin, sebelum kahwin kita ada 3 masalah. Pertama, tak mampu. Kedua, tak layak. Ketiga, ikhtilat. Sebelum kahwin ni, sebelum kahwin ada masalah. Pertama, tak mampu. Tak mampu apa? Tak ada duit, tak boleh nak bina rumah tangga, tak boleh nak jaga pengurusan kewangan pun fail, tak tahu macam mana nak cari duit. Dah tak mampu, dimampukan pula dengan personal loan, pinjaman pribadi.
buat pinjaman pribadi, buat pinjaman daripada bank, pinjaman konvensional ada interest. Bayangkan, itu benih memulakan rumah tangga dengan duit macam tu. Tu orang tak perasan. Anda ingin membina rumah tangga, kami mesti membantu anda. Wah, sign lulus 3 hari dapat duit tak perasan. Kedua, tak layak. Tak layak macam mana? Diri sendiri pun tak terbela macam mana? Maksudnya dari segi agama ni, diri sendiri pun tak lepas macam mana? Ada orang tu, dia bukan Islam, dia nak kahwin dengan calon bukan Islam, dia nak bawa dia masuk dalam agama Islam. Bagus ke tak bagus? Bagus. Tapi kalau nak bawa dia masuk Islam, kau kena didik dia dulu, ajak dia dulu. Ajar dia dulu. Ayat tu, tak apalah, besok aku dah kahwin, pandai aku ajar dia. Sampai kesudahan tak ajar. Kuliah maghrib pun baru nak datang. Mengalah rumah dia sebelah je, batu 2 dengan batu 3 sebelahan. Tak sampai dekat masjid kuliah ilmu, tak nak dengar apa, tak nak belajar, kira main pandai dia. Itu yang dia kata rumah isteri pertama kurang hari berbanding isteri kedua tu. Sebab isteri kedua tu anak dara kena lagi banyak, kena lama. Siapa ngajar tu? Ayat dia kata mengikut hukum hakam. Dia kata kan, macam tu lah. Saya tak pening kalau tuan-tuan. Yang tu. Yang kedua, tak layak juga macam mana? Panas baran, tak boleh kawal kemarahan. So, lepas kemarahan kat mana? Dekat isteri. Orang perempuan jangan salah faham ni, banyak juga kes isteri bela suami. Banyak. Suami kena lempang lagi. Ya Allah, boleh betul. Menangis suami itu basuh baju. Menangis suami itu basuh pinggan. La ilaha illallah, teruk tu. Jangan. Kita cakap gelak kan tuan-tuan. Ada berlaku tau dekat pasangan yang bergelak artis di Malaysia. Tahu? Dalam Facebook, dekat dalam media sosial nampak bahagia, tiba-tiba bercerai. Rupa-rupanya kes dia sama macam kes Johnny Depp ni. Isteri dari suami ni. Jangan main kat Malaysia berlaku. Nampak macam tu, doa simpul kat masjid. Tak, bukan orang sini lah, orang sini okey. Orang perempuan kalau nak keluar daripada ruang tu, nak masuk sini boleh, tak ada masalah. Ke depannya, ini so datang ke depan, yang terlindung tak diam, tak ada masalah, datang ke depan. Datang, ini so boleh ke depan. Jadi mana kata dia tak mampu sebab tak boleh kawal kemarahan ni, pijak pasangan, dipukul pasangan. Wah, tu. Ada juga yang pijak tu sebab suami suruh, dia sakit belakang. Tapi saya pesan orang lelaki, jangan suruh bini pijak tau. Ada satu kes tu, isterinya pijak belakang, tulang dada ni tertusuk dekat jantung tu. Dahsyat, bernanah, luka. Jangan buat-buat. Isteri tak adalah berat sangat, dalam 75 kilo macam tu. Suami nak dalam 56, macam mana tak boleh selisih tulang awam kan? Okey. Dan yang ketiga, ikhtilat. Masalah ikhtilat apa? Belum kahwin, hubungan tak jaga. Bukan kata sesama pasangan ni, dia dengan orang lain sebelum tu, dan dia lelaki orang lain, perempuan orang lain. Allahu Akbar, tak jaga. Yang lepas kahwin, itu cerita lain. Bukan ada juga ikhtilat ni kan? Tapi itu nak cerita, itulah senario yang berlaku kan? Jadi rumah tangga yang bahagia tentu tak dapat terjadi melainkan perlu adanya proses. Ini disebabkan kebahagiaan rumah tangga bukanlah perkara yang terhasil tiba-tiba, tapi dia perlukan proses pembelajaran dan usaha yang berterusan. Islam sendiri memerintahkan agar manusia menikah hendaklah menguruskan keluarganya agar terciptalah sakinah, ketenangan, mawaddah, warahmah, kasih dan sayang dan belas. Rahmah ni kasih sayang dan belas. Dia tak sampai hati tengok pasangan dia susah, tak sampai hati tengok pasangan dia buat satu benda. Kesian tengok suami aku kerja, suami aku kerja, tak apalah, aku kemahlah rumah ni, biar dia balikkan, rasa tenang hati dia. Macam tu. Kesian tengok isteri aku basuh pinggan, tak apalah, dia dah basuh pinggan, aku tolonglah kemas-kemas dekat depan ni. Macam tu. Nampak isteri dia basuh pinggan, dia pegang, tak apa sayang, biar abang sambung basuh pinggan. Macam tu. Seorang suami baru nak angkat takbir, nak sembahyang zuhur ni, bang, siapa
hal pula bini aku ni. Abang, ni abang beratlah bakul ni bang. Tolonglah bang, tolong angkat tengah panas ni. Seorang suami, yalah, pergi siap angkat. Ataupun bagi abang semayang dulu dah tak? Lepas ni kan abang tolong angkat. Allah, ni tengah panas ni, kejap je. Isteri tu cakap kan. Yalah. Suami pun pergi. Suami kalam, alah sekarang pandai lah menyusahkan aku nak semayang. Allah Akbar, bini angkat terjatuh, luka, dosa suami tu. Suami tu tolong. Isteri tu tak terdaya, angkat berat. Tapi kalau dah suami tolong angkat, orang perempuan cakap lah, terima kasih bang ya. Jangan nak bang, dah halang-halang angkat tu, sidai lah sekali. Apa hal pula kan, lebih-lebih lah kan. Kadang ada perempuan macam tu, angkat, tolong, contoh kan. Yang jelasnya rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah ini proses berterusan dan harus dipertahankan, bukan sekali tercapai dan terus menerus akan ada terus setiap pasangan. Dan antaranya yang perlu ada dalam rumah tangga yang bahagia, kesatuan dalam rumah tangga. Kesatuan ini perlu dipersiapkan. Maknanya apa-apa hal pun aku akan bertahan dengan suami aku. Suami ini apa-apa ini aku akan bertahan dengan isteri aku. Macam tu. Ini orang kutuk suami kita, kita lah sama naik dengan orang lain. Betul? Tengok laki kau macam tak kerja, elok duduk kat rumah. Malas laki kau ya? Betul. Dia tak adalah kak, suami saya ni bukan apa, dia banyak buat kerja part time, cuma belum ada rezeki lagi dapat kerja tetap. Akak doakan ya, macam tu pertahankan. Tengok laki kau macam tak kerja, duduk rumah, memang mati lagi baik, menyusah orang je. Dia kata, wah, bininya pula menambah lagi puisa kan. Wajar kan. Dan kalau kita tengok, untuk itu perkara-perkara yang harus diperhatikan, sudah tentunya tujuan berumah tangga yang kena ada. Tujuan rumah tangga mestilah jelas. Apakah tujuannya, motifnya. Perbezaan tujuan menjadi potensi untuk meletakkan hubungan rumah tangga. Contohnya, perempuan tu kahwin hanya sekadar biar dia ada suami. Dia tak nak jadi isteri pun. Dia nak biar dalam rekod dia ada suami. Dia bukan anak raya yang tak laku, dia tak nak. Dia nak ada suami. Ada yang macam tu. Ada orang tu dia sanggup jadi isteri ketiga, isteri keempat, janji ada suami. Ada. Suami tu sibuk betul. Ada satu kes dia sibuk betul, dia ada 3 isteri. Sibuk outstation ni. Ada sekali tu dia datang balik sampai kat satu tempat, satu kedai makan, pukul 10 dah janji jumpa si utama, bawa pam, dah bawa kita tanya anak sempat, dia pun bagi dah, ambil duit belanja. Balik isteri tu, balik sekejap, datang isteri yang kedua nak datang pukul 11.30, dah janji 11.30 datang, bawa pam sampai pukul 12.30, bawa bagi envelope duit belanja, bawa pam sampailah pula pukul 1 tu datang pula satu orang lagi, isteri ketiga, bawa pak bagi envelope, lepas sejam balik, dah dia pun hilang. Ada macam tu, ada juga kan. Tapi kalau isteri tu boleh reda, selamatlah lelaki tu. Kalau isteri tak reda, parahlah suami tu kan. Tapi ada perempuan yang macam tu, dia sekadar nak ada rekod dia ada suami, ada kan. Jadi tujuan tu sangat penting. Apa artinya hidup bersama namun berbeza tujuan? Untuk itu memperjelaskan tujuan adalah perkara yang harus dilakukan agar mendapat kebahagiaan rumah tangga. Maka berumah tangga tidak terlepas dari tujuan asas penciptaan manusia, iaitu kita untuk menyerah diri, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kahwin ni kenapa? Kerana Allah. Ni kalau tanya kenapa nak kahwin, umur saya banyak dah mam, bila lagi saya nak kahwin? Yang seorang tu kenapa nak kahwin? Kawan-kawan habis kahwin dah mam, tinggal saya dia belum kahwin, sebab tu dia kahwin. Yang seorang ni kenapa nak kahwin? Geram tengok budak perempuan lagi teruk. Yang seorang tu kenapa nak kahwin? Mak bising. Masa bila lah mak tak bising? Mak ni memang hobinya bising. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Sampai bila kau nak suami? Bila kau nak kahwin? Bila kahwin bising lagi. Bila kau nak beranak? Kahwin nak kahwin, bila nak beranak? Takkan kau nak hidup berdua macam ni je? Yelah mak, takkan usaha ni beranak je.
Hai, perempuan dia nak kau daripada pertama sampai kelima, tak ada kan anak lelaki. Allah, bising lagi. Dapat anak lelaki, beranak dia kerja kau, salah pula beranak tu. Mak memang macam tu. Orang lelaki pandai-pandai lah. Anak ni kena pandai-pandai. Susah nak jumpa. Jarang bila imam tanya tu, kenapa kamu nak kahwin? InsyaAllah imam, saya nak kahwin ni kerana Allah. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Biasanya. Sebab itulah jawapan yang dia ada. Dia tak ada jawapan lain. Oh, mahal. Sampai hati abang buat saya macam ni. Kenapa abang? Cuba abang explain ke saya. Kenapa? Apa salah saya? Awak tak salah apa-apa. Habis tu kenapa abang kahwin? Kerana Allah. Ingat berhenti kat situ jawapan perempuan. Dah ada hujah panjang lagi tuan-tuan. Susah lah. Tapi tengok cara orang perempuan kat sini, muka dia muka reda, InsyaAllah nampak boleh terima lah. Nampak cara lah. Saya tengok cahaya muka kan, Allahu Akbar. Paling reda ni dekat masjid fastabiqul khairat. Nampak? Oh, tengok senyum nampak. Tak ada marah nampak. Senyum susah nak jumpa. Itu sebab kita marah bila ada orang cakap pasal isteri pertama untuk dihargai, isteri kedua untuk dicintai. Marah itu. Jangan kata perempuan, lelaki pun marah. Apa isteri pertama tak layak untuk dicintai? Betul tak perempuan? Cara kau cakap tak betul. Habis isteri kedua tu untuk dicintai, dia bukan untuk dihargai. Betul tak perempuan? Betul tak? Dia dah setuju tentang isteri kedua tu. Nampak tak? Kan? Makna dua-dua perlu dicintai, dihargai. Semua kalau ada 4 isteri perlu dihargai, perlu dicintai. Macam tu lah. Manusia dia pakai dia tahu lah tuan-tuan. Maka nilai-nilai yang diterapkan dalam keluarga rumah tangga ni macam kita menguruskan sebuah organisasi. Dalam jalan yang menggerakkan fungsinya pasti ada nilai-nilai dan landasan yang digunakan. Mana hala tuju nak dibawa? Perkara ini berperanan menghidupkan budaya dalam rumah tangga, menyelesaikan masalah yang ada dan sebagainya. Tanpa ada nilai-nilai yang sama, maka sukarlah satu masalah dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Perbezaan agama otomatik akan mempengaruhi nilai-nilai yang ada. Oleh itu kebahagiaan akan dicapai jika nilai-nilai diterapkan sama dan konsisten. Semua ada. Suami isteri, kita nak bina keluarga macam mana? Kita nak wujudkan keluarga yang soleh dan solehah. Anak-anak yang baik, anak-anak yang celik agama. Anak-anak seawal umur 4 tahun dah dihantar ke belajar ke sekolah prasekolah agama. Diajar suruh anak ni mengaji Al-Quran. Itu sebab Nabi sebut ta'dibu auladukum bi salasati asya, adabkanlah anak-anak kamu itu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajar dia sayang Nabi. Kedua, bihubbi ahli, ajar dia sayang ahli keluarga Nabi. Macam mana nak sayang ahli keluarga Nabi? Kona pun tidak. Kenal pun tidak. Kona pula kan. Kenal pun tak. Macam mana? Dan yang ketiganya, biqiraatul Quran, dengan membaca ayat suci Al-Quran. Kena ajar anak-anak kita belajar agama, belajar mengaji Quran dekat masjid Fastabiqul Khairat ni. Belajar mengaji berapa kena bayar masjid ni? Budak-budak kalau belajar ngaji sini berapa? Tak ada. Ada tak mengajar ngaji? Ada. Ada bayar tak? Tak ada. Tu sebab kita suruh scan QR code tu. Ada QR bawah tu. Kalau kita ni dah lah tak bayar mengaji tu, didik anak kita, dia dah bantu orang masjid, dah bantu tolong ajar anak kita free of charge. Yang ni pun tak ada dicakik eleh kat QR code sekarang. Tak ada. Terserah lah. Kalau ini pun kita tak boleh bagi, kita bukan berkira dengan imam, kita bukan berkira dengan masjid, kita berkira dengan Allah. Barak. Anak kita belajar mengaji, kalau kita boleh bagi mengajar ngaji, kita bagi dekat masjid 100, kita bagi dekat masjid 200, kita transfer 500, terlelap terlebih kosong 5,000 lagi. Haru esok pagi tu datang masjid minta pulang balik duit. Percaya cakap saya,
Satu hari nanti kalau biarkan anak kita tanpa sentuhan dan didikan agama, kalau rosak akhlak anak kita, bayar 20,000 sebulan pun belum tentu boleh selesai masalah anak kita. Macam tu ya tuan-tuan. Kita ni nak baik, kita ni nak bahagia, tapi modal tak nak keluar. Modalnya apa? Ni, jom infak masjid online. Jangan ada siapa-siapa pula tukar QR tu, tukar QR letak pula dia punya akaun peribadi dia pula. Kan dah laku tu, laju masuk dalam akaun Muhammad kan. Dia tak fikir kau orang boleh trace tu. Aduh, macam mana perangai macam-macam tuan-tuan kan? Jadi niat ibadah perlu kita terapkan juga dalam keluarga kita. Niat yang buruk walaupun amalan terlihat baik, tentu bernilai buruk dan keliru. Ini tidak akan menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jalankanlah peranan kita, baik sebagai suami, baik sebagai isteri. Antaranya peranan isteri. Itu tak ada kata tadi, kunci nak bahagia dalam rumah tangga menuju syurga ada 5 kunci. Kunci pertama, kunci rumah. Kunci kedua, kunci pejabat. Kunci ketiga, kunci kereta. Kunci keempat, kunci syurga. Kunci kelima, kunci spare. Apa maksud kunci rumah? Sistemkan rumah tangga dengan sistem Islam. Itu kunci rumah. Kan ada rumah siap alam sistem buka pintu. Ada? Sekarang mana dah pakai kunci siap ada lambang ini kunci emak? Tak ada. Sekarang semua terbuka. Dengan tingkap-tingkap terbuka sekali. Hebat ni. Ada password, ada cap jari, cap mata, scan. Sistem tu sistem Islam. Bangun pagi, salat jemaah. Bang, kita salat jemaah sama-sama bang. Bangun bang, subuh. Kalau lelaki, suami yang kejut isteri, dahsyat. Dahsyat. Itu jemaah di Batu Tiga je nak jumpa. Tempat lain susah nak jumpa. Tempat lain kebanyakan orang perempuan yang kejut suami. Malahan yang paling ramai perempuan bangun dulu tak kejut suami, itu paling ramai. Dia bangun, dia lepeh nyawa dia. Dia bangun, dia tengok suami dia tidur. Dia masuk bila air ambil wuduk, dia pun semayang. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Khusyuk betul dia. Dia seorang nak masuk syurga. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Dia lap muka tu, dia pandang suami kat katil. Neraka orang tua ni, hamba sedapnya. Mengejutnya tidak, neraka kan kawan. Kejutlah suami, abang, bangunlah subuh. Abang, kalau macam itulah cara kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Yang faham-faham, tak faham sudah. Kejut tu sembahyang jemaah. Dan banyak silapnya bang. Suami tu kejut anak, kita sembahyang subuh bersama. Kesian bang, anak tak puas tidur lagi. Silap. Anak-anak umur 4, 5, 6 tahun ni paling senang nak ajar dia sembahyang subuh berjemaah berbandingkan kanak-kanak yang berusia 40 tahun. 40 ni dah lihat teman, dah jadi buluh lah. Nak lontur memang tak boleh. Standard buat lamang nama yang buluh. Buat lamang bakar sekali umpan lah. Tentu kan. Semayang subuh berjemaah. Nabi pesan apa? Bezakanlah rumah tangga kamu dengan kuburan. Kalau rumah kita tidak pernah dikumandangkan dengan ayat suci Al-Quran, maka apalah nilainya? Tak ada beza dengan kubur. Itu sebab sembahyang subuh berjemaah paling tidak berkumandanglah ayat suci Quran. Allahu Akbar. Suami dalam rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
orang dalam hati, suamiku. Ya, betul. Sampai ayat suami bukan kale-kale. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Anak dah lalap belakang, semua sembuh. Wah, steady bapak. Oh, betul. Lepas dah habis zikirlah. Subhanallah, 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 subhanallah. Oh, mak rumah tangga, tuan-tuan. Iya, mulakan. Satu doa pula, doa sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri Selangor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang isteri tu, ini macam teks doa kat pejabat aku semalam ni, kata. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan istriku, ya Allah. Mak, happy dah orang buat. Anak-anak semua pandang mak. Yang mak pandang panah, sibuk lah. Aku juga sayangkan anak sulungku, ya Allah. Long, nama kau lah, Long. Sesungguhnya anak kami yang sulung ini, ya Allah, harapan keluarga. Cik, Alung dah pandang adik dia. Dia bakal menuju ke SPM tahun ini, ya Allah. Berikanlah dia 12A, ya Allah. Oh, macam ni dah, Long. Pahal lah. Angah tanya, kenapa, Long? Subjek ambil 9 ni. Ayah pun tak tahu kan nak ambil subjek berapa. Itulah. Ya. Kadang-kadang dia dengar doa imam tu kan, ada setengah tempat lah. Imam tu antara dengar dan tak dengar. Allah majatana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan hamdan syakiran mazirah ya kama yang bayi li jala wajhika karimah sultani mubakatan kami sahati kawan nar. Macam tu kan, tapi dia buat dalam bahasa Melayu. Ya Allah, kau berikan aku, ya Allah, aku dah lama ingin ni, ya Allah, kau pemudahkan urusanku untuk haji, ya Allah. Isteri kat belakang, amin, amin ya Allah, amin. Orang perempuan hati-hati, mana yang tak jelas jangan diaminkan, takut makbul. Kalau ya Allah, kau berikan aku, ya Allah, isteri kat belakang kuat sikit, macam tu. Dan orang lelaki nak tegur isteri dalam doa paling senang sekali. Sebab kita bukan takut isteri, tapi isteri menakutkan. Dalam doa, ya Allah, kau bukakanlah hati istriku, ya Allah. Isteri kat belakang pahal. Sesungguhnya dia seorang yang sangat degil, ya Allah. Isteri kat belakang, dia pun sama. Menyaut, tuan-tuan. Menyaut, tetap menyaut, tuan-tuan. Kan? Sistem keluarga. Kedua, kunci pejabat. Masuk kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Jangan malu kalau kita kerja pengawal keselamatan. Jangan malu kerja tukang kebun. Jangan malu jadi tukang cuci, cleaner. Jangan malu kerja-kerja biasa. Jangan malu jadi kerani. Jangan malu jadi pekerja biasa. Jangan malu. Samsul debat pun tak ada kerja, ceramah aja. Kejap ceramah sini, kejap ceramah sana, macam itulah. Terus malu-malu. Yang penting cari yang halal. Itu yang Nabi ajar. Jadilah kamu seorang engineer. Oh, Nabi tak ada cakap. Kalau kamu jadi pekerja biasa, percayalah bahawa kamu ni hanyalah pekerja biasa. Tak ada Nabi sebut. Tak ada. Nabi suruh cari yang halal. Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Dan Nabi ajar cari rezeki yang halal. Sungguh yang halal itu cukup buat kamu.
Bila orang perempuan nampak suami kerja teruk, kerja biasa-biasa, cakap, abang sian, abang penat, abang cari rezeki ya bang. Mak ni saya dah buatkan air sejuk untuk abang, minum. Macam tu. Ni dah lah lelaki tu penat, abang ni sampai bila nak kerja macam ni? Cubalah cek kerja lain, cek kerja tetap yang elok-elok sikit. Memang teruk hidup kita macam ni. Jangan. Takkan kita tak belajar lagi kisah Nabi Ibrahim? Macam mana isterinya mengadu kepada Nabi Ibrahim. Dia tak tahu tu adalah bapa mertua dia. Dia kata hidup kami ni susah, serba kurang, semua tak cukup, semua tak ada. Sedangkan isteri yang baru kepada Nabi Ismail kata apa? Alhamdulillah walaupun kekurangan pada kami cukup, kami bahagia. Itu yang penting. Susah senang kita bersama. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Kalau nak jalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Itu kena faham. Mak ayah kita dulu kenapa dia boleh bahagia sampai ke akhir hayat? Sebab susah sama-sama. Senang tubuh kita dah besar baru dia senang. Itu pun kalau anak dia ingat kat mak ayah dia. Betul. Itulah sebenarnya yang kena ada. Cari rezeki yang halal. Dan Nabi pesan, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Nauzubillah, tak jauhkan. Nampak? Cari rezeki yang halal. Dan satu lagi, dalam bab mencari rezeki ni, kalau nak murah rezeki, modal kena keluar. Apa dia? Nabi pesan, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Saya bukan nak cakap apa tuan-tuan, saya sendiri bila buat, ya Allah, saya selalu ulang cerita ni. Saya ulang cerita ni, saya kata apa? Macam mana dulu mula-mula saya dapat hadiah menang pertandingan satu pidato. Saya menang berdebat, saya menang pidato. Azan maghrib, Isyak boleh. Saya masuk pidato tu menang juara, dia dapat hadiah RM5,000 dan tiket umrah tajaan PH Travel. Kebetulan birthday mak saya. Saya sedekah bagi mak saya pergi. Oh, tengok, bagus tak bagus? Bukan nak bangga diri lah. Tiket umrah saya bagi ke mak saya, RM5,000 tu saya ambil. Macam tu. Dia sapu juga adik ni. Tak, maksud nak beritahu, saya cakap apa? Tak apa mak, mak pergi. Besok saya, bila saya dah kerja, saya cari sendiri duit nak pergi umrah. Saya kata macam tu. Mak saya dapat pergi dengan maklum saya, pergi dengan nenek saya, arwah nenek saya pergi. Lepas tu, bila pergi pula pada tahun 2016, saya pergi, saya belanja, saya sedekah. Belanja siapa? Saya belanja manusia yang paling tak pernah saya sangka-sangka saya belanja dia pergi, iaitu saya bawa isteri saya. Masa tu lain macam ni, sedekah keluar duit. Hari tu tak keluar duit, tapi dapat hadiah sedekah bagi mak. Rupanya mak saya dulu nak pergi, dah pergi kali pertama lepas arwah abah saya meninggal, kumpul duit pergi, tapi dia tak puas hati sebab rasakan macam tertipu dengan travel tu. Janji dulu boleh 14 hari dulu, 14 hari, lepas tu kurangan tarikh. Dia kata visa tak lulus, maaf tinggal 30 hari. Lalas sekali tinggal 11 hari 9 malam. Mak saya punya frust, tak puas. Tapi masa pergi yang menang pidato tu, mak saya terima kasih sangat sebab dia tak sangka dia dapat pergi lagi. Tempat dia doa betul-betul, ya Allah aku nak pergi lagi, tapi tak tahu mana nak cari duit. Jadi lepas pada tu pula, bila dah pergi, saya pula cakap next tu, bila saya dapat pergi dah bawa isteri pula. Dalam tahun 2000, yang masa tahun yang apa tu, 2006, bawa mak tu, yang mak saya pergi tu, 10 tahun lepas tu baru dapat pergi sendiri, yang bawa isteri saya. Pergi dengan keluarga, tapi saya kena bayar. Masa tu saya ingat dia bapak saudara saya, dia sponsor semua adik-beradik dia, termasuk siapa nak pergi. Saya dia ajak saya pergi, tapi kau bayar sendiri dia tu. Saya bayarlah sendiri dan bayar untuk isteri saya. Besar rasanya masa tu. Lepas tu tahun 2000, lepas 2016, 2017 dapat pula sponsor. Syarikat masa tu TH Travel minta saya jadi duta pula. Jadi duta, letak muka kan.
pergi. Dapat free satu tiket, satu seat saya boleh bawa seorang lagi. Saya bawa apa? Bawa adik saya seorang tu tak pergi lagi. Bawa adik saya dan mak saya sponsor juga, mak saya pergi. Sebab mak saya masa tu ada taja seorang pergi. Taja tu maksudnya grup marhaban berjanji dia kongsi duit, kumpul-kumpul duit, hantar seorang jemaah yang susah, hantar pergi. Setiap tahun buat grup kuliah duha, grup fardu ain, grup kuliah muslimat ni, kumpul duit bulan-bulan, ada bagi 50, bagi 100, bulan 10, bulan 11, tengok siapa jemaah yang susah tapi rajin pergi masjid di surau, taja dia pergi. Tu yang pergi. Jadi mak saya kata kesian dia, tak ada orang jaga dia pergi. Tu saya faham lah maknanya mak saya nak pergi tu. Saya pun sponsor mak saya pergi. Adik saya dapat free, mak saya pun dapat pergi. Dan tadi mula saya sponsor seorang, kali sponsor seorang dapat free satu. Masa tu cabaran pergi umrah. Sebab apa? Mewah. Seorang 2 kapal. Saya dengan adik saya tu bilik yang mewah. Seorang 2 katil besar, guling-guling tak jatuh lagi. Masa tu lah waktu dekat cafeteria Hotel Movenpick di Madinah, lepas makan tengah hari, saya cakap borak-borak dengan mak, rasa-rasa nak sponsor lah keluarga kita mana yang susah-susah tu, nak bawa dia orang pergi. Mak saya kata, kau cakap kau kena buat ni. Mak saya kata, yelah nak buat lah ni. Pada tahun 2018 ke awal 2019 macam tu lah, akhirnya dapat bawa kira-kira semua 15 orang yang susah kan. Menung tuan-tuan dan puan sekalian, menung 15. Masa tu pergi bank, tulis 2 yang menung. Pertama saya, kedua buku bank. Menung. Nak bagi family, saya dalam menahu beritahu kita nak bersedekah bagi yang terbaik, takkan nak bagi package yang paling teruk. Kena bagi package yang bagus, 9,000 lebih seorang kali 15, jangan dijumlahkan. Macam tu lah saya beritahu. Pergi menung lah. Lepas tu saya terdengar lagi sikap nak telinga tu kat bank, padan muka kau. Kau main lagi dalam ceramah, kau cakap sedekah tak pernah miskin kau orang. Kau tengok aku ke akaun kau. Saya ni manusia, saya cerita tu terang apa saya dengar. Lepas tu saya melantak lah, habis-habis lah kata kan. Saya pun buat. Tapi sampai di KLIA, dia tengok muka ahli keluarga yang pergi ni, dengan ada yang menangis, ada yang happy, ada yang tak pernah naik kapal terbang, first time nak terbang terus pergi Mekah. Yang seorang tu buat ada senarai insolvensi, buat rayuan, dapat dengan jaminan keluarga dapat pergi. Masa tu dia tengok suasana KLIA tu, separuh daripada perasaan duit hilang tu tak ada, separuh lagi ada. Naik kapal terbang sampai di Mekah masa tu, sampai di Mekah, boleh jejak kaki, ramai yang mengalir air mata. Masa tu hilang perasaan duit saya habis ni, saya tak kisah. Sebab nampak kegembiraan dia orang dapat pergi ke Tanah Suci. Tiba-tiba pada hari keberapa dah soalan ni tanya, nak pergi Taif tak? Nak pergi Taif kena tambah duit 160 riyal seorang. Semua kata tak apalah, lain kali dah. Lain kali bila? Memang dia susah. Jadi saya kata pergi, semua pergi. Sekali lagi kena sedekah bayar 15 kali 160 riyal. Bawa. Iya, sebab saya nak bagi dia orang rasa. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Balik ke Malaysia, tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Macam tu lah, saya pun tak perasan mana tu. Betul. Dan tahun ini, bulan 2 yang lepas, saya pergi dengan syarikat travel nama dia Harmoni. Saya bawa 45 orang ahli keluarga saya. Percaya cakap saya. Akhirnya kita faham, patutlah Nabi kata sedekah, infak tak pernah mengurangkan harta kita, tak pernah. Cuma dia bagi sini, suruh bagi lagi. Bagi lagi. Itu
sebab orang tua dulu tak pernah susah hidup dia, sebab hidup dia sedekah. Pergi Kuni Kenara, mana dia yang bawa lato-lato, tak ada. Bawa talu, pergi Kediri, tak ada. Semua ada je nak bawa beras, bawa tepung, bawa bawang. Kan orang dulu sedekah. Saya fikir itu yang kalau masyarakat Jawa, kalau Kenduri malam pun ramai orang, lagi dahsyat sebelah malam Kenduri dah, besok Kenduri lagi. Orang ni macam mana? Balik semua orang dekat dapur, berlambak lagi beras dengan barang dapur, tak yang risau lah, tak mati keluarga tu. Macam tu lah dia sedekah. Itu sebab keluarga kita pun kena macam tu. Ketiga, kunci kereta. Hala tuju keluarga, biarlah menuju ke arah mardatillah, ke arah mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hala tuju keluarga. Anak masuk sekolah mana, anak cari hidup macam mana. Ini tak anak 24 jam hiburan, anak 24 jam gadget. Biar je anak, jangan tegur anak, perbetulkan anak, kawal anak. Keempat, kunci syurga. Nak masuk syurga, satu je tiket dia pun rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah ni tak ada cara lain, ibadah sebanyak-banyaknya. Jangan lupa terapkan nilai-nilai ibadah dan terapkan kelaziman anak-anak melaksanakan ibadah dalam rumah tangga. Dan yang kelima, kunci spare. Kunci spare ni apa? Suami ada kunci, isteri ada kunci, mak ayah tu sebagai mak ayah ada kunci lain, anak-anak ada kunci, mainkan peranan masing-masing. Contoh peranan seorang isteri, pertama mengelola amanah dan harta suami, jaga harta suami. Waktu suami tak ada keluar kerja, mengelola dan menjaga amanah harta suami. Begitu juga melayan dan juga menyokong pekerjaan suami, tentunya sebagai pekerjaan yang halal. Kemudian sebagai ibu juga sudah memiliki keturunan, berperanan bantulah didik anak-anak dengan nilai-nilai murni dan adab. Kata Imam Malik, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Adabkanlah anak-anak kita itu dengan nilai-nilai adab. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyam tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Ajar anak kita tentang adab, hormat. Ajar. Kalau anak kita kurang ajar, orang akan tanya, kenapalah mak ayah dia tak ajar? Tu dia orang sebut. Kan? Dan begitu juga tidak menyusahkan suami dalam menghasilkan nafkah yang halal. Maksud menyusahkan, minta macam-macam, suruh suami macam ni, letak satu target yang terlalu tinggi untuk suami capai, kesian suami. Abang, saya tak nak hadiah besar-besar pun daripada abang untuk birthday saya. Dapat Habib jual pun jadilah. Janganlah macam tu, mengaung suami tu. Mengaung. Dan begitu juga suami menjadi pemimpin keluarga. Suami begitu juga memberikan nafkah, memastikan keuangan keluarga dapat dipenuhi. Memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Nafkah bukan hanya nafkah zahir, termasuklah nafkah batin. Nafkah batin ni jangan baca nafkah dekat atas katil aja. Termasuklah memberi didikan agama kepada pasangan kita, pada anak-anak kita. Kalau tak boleh mengajar anak isteri kita, jangan halang mereka pergi belajar agama. Malam ni datang dengan ceramah perdana, bawa pasangan sekali. Senang bincang balik dalam kereta, balik nanti, betul kata Ustaz tu bangkat. Contoh. Mana kata kita kena bagi nafkah ni, termasuk juga didikan agama. Kena bagi orang lelaki, kena faham. Dan begitu juga memberikan, menjadi pendidik bagi isteri dan anak-anak. Jangan lepaskan tanggungjawab mendidik ni kepada ibu sahaja. Kadang-kadang ramai yang tak perasan tu. Ayah ni kadang-kadang dia tak payah marah anak sangat, dia selotok dengan anak dia. Macam mana dengar feel paper ni? Feel. Habis macam mana? Tak tahu lah, susah. Mesti boleh lah. Anak abah yakin mesti boleh. Abah dulu pun macam tu juga, feel lah. Tapi bila kita usaha lama-lama kita boleh. Ayo cubalah.
Yalah. Kena kuat semangat sikit. Isteri tak lama lagi. Anak-anak sekarang macam tu. Anak-anak sekarang kalau kita marah, bodoh kau, tak apa kau ikut. Kita buat macam tu je kan. Negatif terus ke anak tu. Anak tu akan rasa rendah diri. Yalah, aku ni tak pandai, aku ni tak elok. Engkau je lah yang pandai. Dalam hati je kan. Mahal kalau tengok boleh report kat ayah dia belum tahu lagi. Tengok boleh report kat ayah dia yang lama lah. Ayah pergi sekolah tu tak apa. Contoh lah kan. Tapi kita bagi didikan, bagi semangat. Paling tidak ayah bagi motivasi pada anak. Anak abah berjaya. Anak abah berjaya. InsyaAllah. Janji orang Arab tu kita kena percaya. Menjadda wajadah, siapa berusaha pasti berjaya. Ya ke pak? Ya. Kan? Dan mengatur keluarga dengan nilai-nilai yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pagi makan sama-sama, subuh sama-sama, mengaji sama-sama. Ini diletakkan, dilazimkan. Besok mati dah kita masuk dalam kubur. Anak tu kahwin, dia cakap dengan isteri yang esok pagi kita subuh berjamaah nak. Abang tiba-tiba pahal teringat arwah ni dulu. Tak pernah tinggal solat subuh berjamaah. Ya ke bang? Boleh lah. Mengalir tak pahala untuk mak ayah. Mengalir. Sebab mak ayah dia terap tanamkan nilai-nilai yang baik pada anak tu. Anak tu ikut. Ini tak, bang, petang sok kita karaoke nak. Kenapa nak? Arwah ni dulu petang Jumaat memang karaoke ni. Tak pasal kan. Lain pula saham bagi kan. Kemudian saling memahami dan menutupi kekurangan. Janganlah kita buruk-burukkan pasangan kita. Jangan. Seorang isteri nak masuk syurga cukup senang. Cukup senang. Ya, cukup senang. Ni adik ni dah start ni merayau ni, bawa tabung ni, karung ni, siapa nak bagi duit tolonglah sumbang-sumbang. Tak bawa duit tak apa, masukkanlah jam tangan mana apa yang dia handphone ke apa. Masukkan dalam tu, nanti kita format kan, tahulah kita nak jual dapat berapa kat kedai Cina tu kan. Siapa lagi yang nak bagi? Orang yang pakai kain plekat janganlah bawa-bawa raba. Kalau tak bawa duit memang tak ada poket kain plekat tu. Tak apa, boleh transfer ni QR pin ni dengan phone zap sekarang, zaman canggih teknologi. InsyaAllah mudah-mudahan mengalir pahala. Orang perempuan nak masuk syurga cukup senang. Jaga 4 perkara. Jaga solat, InsyaAllah tak ada salah. Jaga puasa, InsyaAllah tak ada salah. Jaga maruah diri, maruah suami, InsyaAllah. Keempat, taat perintah suami, InsyaAllah. Jaga 4 ni kata Nabi, maka masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Orang lelaki dapat itu. Jaga salat, alhamdulillah. Jaga puasa, alhamdulillah. Taat perintah isteri, takkan buat. Bolehlah, maknanya berbincang dengan isteri. Katalah bincang baik dengan isteri, alhamdulillah. Kemudian apa? Kemudian jaga maruah diri, jaga maruah isteri. Alhamdulillah dia buat, alhamdulillah. Tapi dah jaga 4 ni belum boleh masuk lagi. Banyak lagi soalan nak tanya orang lelaki. Mak dia, tanggungjawab kat mak dia, tanggungjawab dia sebagai ketua, dekat pejabat jadi supervisor, jadi pejabat jadi ketua pejabat, jadi ketua unit, jadi ketua jawatan, ketua bahagian, pegawai. Contoh, kena tanya. Ni makcik kau seorang ni, lepas mak kau meninggal, makcik kau ni dia tak ada sesiapa, dia ada engkau je, tanggungjawab dia juga. Anak perempuan kau ni, anak-anak kau ni semua soalan kau tanya. Orang perempuan taat perintah suami sudah settle. Faham tak perempuan? Faham tak? Alhamdulillah. Mulai saat ini apa yang suami nak tu setuju aja. Faham? Faham tak? Dia ada beza faham dengan setuju. Faham ke tak faham? Setuju tak? Tak, ini susah ni. Wahal dah bagi macam-macam poin dah ni. Tu lah kata tadi, orang lelaki tu sebab dia banyak soal, orang perempuan jangan komplain. Alah kita dia kena taat dia. Orang tak nak masuk syurga ke? Ini semua neraka. Termasuk cakap ni. Jadi orang perempuan
cukup lepaskan, selamatkan diri kamu ke dalam syurga. Mana bang? Mana? Abang nak saya sign ni mana? Cakap, saya tak payah baca, saya yakin dengan abang, sign. Faham? Suami nak transfer tanah nama kita, cuba sangka baik, ada je benda fikir, tak ada, susah. Suami elok-elok pakai, mula tu tengok janda, la ilaha illallah, sangka buruk tak habis. Suami pun cakap, aku tadi langsung tak terfikir pasal janda, kau sebut langsung teringat. Cakap pun tak elok, makbul. Bersusun janda kat bus stop, ada tak pahala pula. Itu sebabnya doa yang baik-baik, kan? Jadi semua orang mungkin berbeza. Itu sebab saya kata tadi, dalam rumah tangga nak selamat, pertama syariat Islam, yang kedua tak ada pasangan yang kenal pasangannya, melainkan proses itu berterusan. Itu sebab daripada dengan perempuan ni, aku tak faham ni jantan ni nak apa lah. Boleh tu, dah 20 tahun lalu tu. Lelaki bila perempuan ni nak apa, aku tak faham. Apa lagi dia nak? Dia nak baju kau beli kan, dia nak bisel lagi tu. Abang ni raya susah betul lah, kenapa tak ada baju? La ilah, kan dah beli tu. Itu lain, tu baju hari raya yang ketiga lah, baju raya ketiga. Dia nak baju raya ke apa? Yang hari pertama kena grand, ada bulu-bulu bunga tu nak kembang terus tu dah. Oh, dia nak macam tu pula. Dia nak ada kuah mercun baju raya tu. Oh, macam-macam lah. Tak, sebenarnya proses mengenali pasangan adalah proses berterusan. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan kita banding-bandingkan. Kemudian, kalau kita tengok kebahagiaan yang nak kita capai ada dua. Kebahagiaan tersurat yang kita nampak, dan kebahagiaan yang tersirat yang kita tak nampak. Mestilah berlandaskan kasih sayang, mestilah ada sikap tolak ansur, mesti ada sikap amanah dan penuh ego tanggungjawab kepada rumah tangga, dan mewujudkan pergaulan yang baik, jauh di sebarang kemungkaran, kemaksiatan, penganiayaan dan kezaliman. Itu kena ada. Apakah dia ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah warahmah itu nak menuju ke syurga tadi? Kata Nabi, 4 perkara menjadi perkara yang mendatangkan kebahagiaan keluarga, iaitu pertama, suami isteri yang setia soleh-solehah. Kedua, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang menolong kedua ibu bapanya. Ketiga, lingkungan sosial kemasyarakatannya adalah lingkungan yang soleh-solehah, bercampur gaul dengan masyarakat yang baik. Paling senang datang masjid, insya-Allah bercampur dengan orang baik, insya-Allah. Dan keempat, dekat rezekinya, kata Nabi. Rezeki dia murah, ada je rezeki. Alhamdulillah, kejap ni pangkat, anak dapat masuk asrama penuh, yang seorang ni dapat masuk MRSM, seorang alhamdulillah anaknya menjadi saja. Contohnya Allah murahkan rezeki kita. Maka ciri-ciri ibu bapa yang baik pula kepada anak-anak, pertama, akhlaknya mulia. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak dan bersantun. Bersikap penyayang, I love you too. Sentiasa manis dengan kata-kata, wahai istriku, kaulah segalanya, Ruth Sahanaya, kau sumber ilhamku, man baik. Meletakkan kasih setinggi-tinggi kasih di puncak kasih Zianazin, kan? Pada syurga di wajahmu Nesh. Semua syurga, cerita yang baik-baik, ayat power, penyayang. Berfikiran positif dan kreatif. Surprise, hari lahir, Allah, abang ingat birthday saya. Oh, nampak orang lelaki buat surprise birthday, kan? Menjadi teladan yang baik. Nak jadi bagi anak-anak jadi baik, tunjukkanlah perangai yang baik. Ini ayah pesan ke anak, kau berhentilah sokok. Tak ada faedah kau sokok, sambil isap rokok cakap tu.
Bayangkanlah. Saya pernah jumpa tu dekat Masjid Simpang 4 Pulau Pinang. Saya ceramah kat sana kan sebelum jambatan kedua kan. Saya tengok dekat dinding masjid tu ada satu ni notis tu berlekat kat dinding tu, fatwa pengharaman rokok, berbagi dalil ayat Quran dengan hadis semua. Jadi kesimpulan ni rokok itu haram, memandangkan kepada tata-tata mudarat lah apa semua. Ada seorang pakcik tu baca notis tu sambil isap rokok tu, tak tahan. Relax tu. Saya tak dapat gambarkan suasana tu, betapa kekoknya saya memerhatikan ni. Lain macam dia boleh baca, tak usah ngeleng kepala tu. Dahsyat pakcik. Dia tak rasa tu benda tu cakap pasal dia. Amin. Tegas dalam didik anak-anak, jaga keselamatan keluarga. Seorang ayah pastikan jaga keselamatan keluarga. Jangan benarkan anak-anak kita terbabit dengan benda-benda yang tak baik. Tegur, betulkan. Dayus tu seorang lelaki bukan sebab takut pada isteri semata-mata, tetapi dia boleh biarkan isteri dan anak terjerumus dalam lemah maksiat dan dia tak rasa apa-apa. Kena tegur. Luangkan masa bersama keluarga, dengar dan menerima pendapat anak-anak, mementingkan kesihatan ahli keluarga, prihatin kepada ahli keluarga, berkomunikasi secara berkesan, rancang dan mengurus keuangan keluarga dengan bijak. Ini pun banyak juga masalah. Kahwin elok tapi terjebak dengan sesuatu perkara. Contoh, terjebak dengan judi, terjebak dengan judi internet, terjebak dengan tak salah benda baik, benda tak baik, maksiat, melanggan pelacur dan sebagainya. Contoh, duit tak pernah cukup, habis pengurusan keuangan keluarga. So benda-benda ni kita kena faham, kena faham. Jagalah diri baik-baik. Hubungan antara suami haruslah atas dasar saling mengharapkan, seperti pakaian dan yang memakainya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Surah An-Nisa ayat 187. Fungsi pakaian ada 3: menutup aurat, melindungi diri dari panas dingin dan perhiasan. Maknanya lindungi keluarganya dari segi keselamatan, jangan terjebak sehingga menyebabkan anak isteri masuk ke dalam neraka jahanam. Jangan, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi yang pentingnya dalam keluarga kita ni adalah kita jaga keluarga kita menuju ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi seulang balik, Nabi sebut kalau nak bagi 2 lembah emas, kita akan tetap minta lembah yang ketiga. Maka jangan letakkan dunia sebagai target kita. Malahan Jibril kata, hiduplah sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan mati. Sayangilah, cintailah sesiapa saja suka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Perbuatlah sesuka hati kamu dan sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Yang ketiga, jaga. Malahan Jibril menyambung, kemuliaan seorang manusia itu adalah keupayaannya bangun malam dan bersolat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan dan keperkasaan seseorang manusia itu adalah ketidakbergantungannya kepada selain daripada Allah. Itu sebenarnya maknanya percaya pada Allah. Rezeki susah, kerja teruk sekarang, tak apa, yakin Allah ada, yakin dia jalankan keluarga dia. Anak kita ni macam ni bang, insyaAllah mudah-mudahan Allah lindungi anak kita. Okey itu, nanti besok dia telefon lah tu. Contoh, telefon hello mak, sihat anak aku, risau dengan macam-macam tragedi. Jadi tuan-tuan dan puan dalam hati Allah sekalian, saya faham cara renungan mata memandang itu cukup mengesankan saya. Memberikan signal seolah-olah cukup-cukup lah tu. Bak kata orang dalam kita nak berbahagia ini, tuan-tuan dan puan sekalian, tentu ada ujian dan dugaan, tapi hadapilah dengan sebaik-baiknya. Kerana walaupun dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi dia dalam dunia, manfaatkan masa itu untuk saling bahagia dan membahagiakan. Dalam hidupnya sibuk nak kerja kaya, kerana sampai masanya kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Maka carilah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat itu lebih penting, seperti mana dalam surah Asy-Syura ayat 20, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia berdepan.
Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana nak? Kerja akhirat, dunia dapat, kerja dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Maka kerjalah akhirat. Mudah-mudahan saudara dan semua yang hadir pada hari ini berbahagia di dunia dan akhirat, mendapat anak, isteri, keluarga yang menjadi penyejuk mata, hati dan juga jiwanya dalam menuju ke arah keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa cukup sekadar itu. Mak kata orang, tenang-tenang di laut sampai kelok balik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik pihak masjid menjemput rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan, itu saja daripada saya. Sehingga baik daripada Allah SWT, kurang itu puji kelemahan saya sebagai manusia biasa, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.